program pemilihan ini bagi pelajar-pelajar yang memang terlibat dalam aktiviti masalah disiplin ataupun masalah tingkah laku yang bermasalah lah. Okey. Jadi Cara kita nak mengawal daripada masalah tingkah laku pelajar sekolah ni, yang pertama kita kena pandai mengawal emosi kita. Yang kedua, kita sebagai cikgu ni perlu mengembangkan minat murid-murid tu ke arah yang lebih positif. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Razimi dan juga rakan sekelas saya sekalian. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan laporan kajian kami yang bertajuk Tingkah Laku Pelajar yang Membawa kepada Masalah Disiplin di Sekolah. Berikut merupakan senarai ahli yang terdiri dalam kumpulan 4. Tingkah laku adalah perlakuan atau percakapan seseorang individu. Ia juga merupakan tindakan manusia yang boleh diperhati, diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara sedar ataupun tidak sedar ataupun separas sedar. Tingkah laku terbahagi kepada dua, iaitu tingkah laku bermasalah positif dan tingkah laku bermasalah negatif. Tingkah laku bermasalah positif merangkumi tingkah laku ingin tahu, tingkah laku cepat belajar, tingkah laku pintar cerdas, dan tingkah laku proaktif. Tingkah laku bermasalah negatif pula merangkumi tingkah laku yang menghalang. Tingkah laku ini merupakan tingkah laku yang boleh membahayakan diri. Ia merujuk kepada rasa kebimbangan, iaitu sentiasa berasa takut, menunjukkan reaksi bimbang, tiada keyakinan diri. Selain itu, rasa pergantungan, iaitu terlalu mengharapkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Terdapat 3 objektif utama di dalam kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti masalah tingkah laku pelajar yang sering berlaku di sekolah. Yang kedua, untuk mengenal pasti punca berlakunya masalah tingkah laku pelajar di sekolah. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti cara ataupun langkah yang berkesan untuk menangani masalah tingkah laku di sekolah. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian yang digunakan oleh kumpulan kami. Kaedah kajian yang telah kami gunakan adalah temu bual secara berstruktur, di mana temu bual ini dijalankan berdasarkan soalan yang telah diberikan terlebih dahulu kepada responden, dan soalan tersebut mestilah sama untuk setiap responden. Soalan yang telah kami berikan kepada responden adalah sebanyak 5 soalan. Kaedah kajian yang kedua adalah kaedah kajian secara kualitatif, di mana responden perlu memberikan keterangan, interpretasi dan juga makna dalam suatu proses komunikasi. Kaedah kajian ini berfokus pada usaha untuk memberikan keterangan tentang sifat ataupun keadaan manusia dengan menggunakan pandangan umum tentang apa-apa tindakan sosial. Bilangan responden yang telah kami dapati adalah seramai 2 orang guru, iaitu Encik Azlan bin Lakusim, guru daripada College Vocational Keningau di Sabah, dan juga Puan Nur Nadwa binti Harun, iaitu seorang guru di Sekolah Kebahasaan Batu Gajah di Kelantan. Baiklah, seterusnya bahagian kutipan data. Ini merupakan hasil kutipan data yang telah kami perolehi daripada 2 orang responden yang merupakan seorang guru. Dalam bahagian kutipan data ini, responden telah mengemukakan pendapat mereka berdasarkan soalan yang diaju. Berikut merupakan senarai soalan yang dikemukakan kepada responden. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tingkah laku pelajar? Yang kedua, apakah tingkah laku pelajar yang sering berlaku di sekolah tersebut? Ketiga, apakah punca utama yang menyebabkan berlakunya tingkah laku tersebut di sekolah? Dan keempat, apakah langkah atau cara yang berkesan untuk menangani masalah tingkah laku di sekolah? Dan terakhir sekali adalah siapakah memainkan peranan penting dalam membantu pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku? Seterusnya merupakan dapatan kajian. Untuk dapatan kajian pertama, kami menanyakan pendapat kedua-dua responden kami mengenai masalah tingkah laku. Bagi responden yang pertama, iaitu Encik Azlan, beliau menyatakan bahawa masalah tingkah laku pelajar merupakan tingkah laku yang tidak normal, iaitu tingkah laku luar dari kebiasaan. Ia juga merupakan tingkah laku yang bertentangan dengan norma, contohnya seperti ponteng, buli dan vandalism. Responden kedua kami, iaitu Encik Nur Nadwa, juga mendefinisikan tingkah
tingkah laku bermasalah sebagai tingkah laku yang tidak normal, di mana ia merupakan tingkah laku yang terkeluar daripada nilai-nilai masyarakat. Seterusnya, kami bertanyakan mengenai masalah tingkah laku yang sering berlaku di sekolah kedua-dua responden kami. Menurut responden kami yang pertama, iaitu Encik Azlan, masalah ponting merupakan masalah yang kerap berlaku di sekolah beliau. Masalah ponting mempunyai statistik yang paling tinggi berbanding masalah tingkah laku yang lain. Ia juga merupakan masalah yang serius yang sering berlaku di sekolah. Menurut responden kami yang kedua pula, iaitu Cik Nur Nadwah, masalah tingkah laku yang banyak berlaku di sekolah beliau ialah masalah ponting kelas, ponting sekolah dan juga vandalisme. Terdapat juga masalah lain yang lebih serius seperti merokok, terutamanya melibatkan murid-murid tahun 6. Saya akan membentangkan mengenai punca ataupun faktor utama yang menyebabkan berlakunya masalah tingkah laku pelajar di sekolah. Berdasarkan temubual daripada guru yang pertama, beliau menyatakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya masalah tingkah laku pelajar ini. Faktor yang pertama adalah golongan ini tidak jelas dengan matlamat hidup mereka, di mana golongan ini tidak tahu apakah sebab utama kenapa mereka perlu ke sekolah. Dan golongan ini juga tidak tahu apakah sebenarnya yang mereka mahukan dalam hidup. Oleh kerana itulah golongan ini sering menimbulkan masalah di sekolah. Faktor yang kedua adalah golongan ini kurangnya dorongan dan juga motivasi dalam hidup mereka. Hal ini kerana tidak ada pihak yang sudi memberikan sokongan mereka untuk para pelajar ini melakukan yang terbaik dalam hidup. Oleh sebab itulah golongan ini pergi ke sekolah tanpa mempunyai sebarang perasaan, sama ada mereka berasa seronok ataupun mempunyai semangat apabila berada di dalam kelas. Faktor yang ketiga adalah dari segi persekitaran pelajar itu sendiri. Bagi sesetengah pelajar, mereka inginkan suasana yang menyenangkan dan menyeronokkan bagi mereka. Berkemungkinan di sesetengah sekolah terdapat peraturan yang terlalu ketat yang tidak memberikan kebebasan kepada pelajar mereka sendiri. Hal ini sekaligus menyebabkan pelajar itu sendiri merasa tidak selesa dan juga gembira apabila berada di sekolah, kerana mereka merasa tidak bebas dan dikawal oleh pihak sekolah dengan ketat, dan mereka menganggap situasi seperti ini adalah satu persekitaran yang tidak selesa bagi mereka. Faktor yang seterusnya adalah dari segi pengajaran dan juga pembelajaran guru itu sendiri sewaktu di dalam kelas, di mana sesi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam kelas itu terlalu membosankan dan boleh menyebabkan para pelajar itu hilang semangat dan juga tiada mood ketika mereka berada di dalam kelas. Cara pengajaran guru itu juga memberi pengaruh yang tinggi sewaktu di dalam kelas. Cara pengajaran guru yang tidak menarik minat pelajar dan tidak kreatif yang menjadi salah satu punca timbulnya masalah tingkah laku dalam golongan pelajar. Dari segi pendapat guru yang kedua pula, faktor yang pertama menyebabkan punca tingkah laku pelajar ini adalah dari segi masalah peribadi keluarga pelajar itu sendiri, di mana kemungkinan pelajar itu mempunyai masalah keluarga dari segi isu seperti penceraian ibu bapa ataupun keluarga yang mempunyai masalah di mana mereka berpecah belah, dan sekaligus isu ini telah mengganggu emosi pelajar itu sendiri yang telah menjadi punca berlakunya masalah dalam tingkah laku pelajar itu. Faktor yang kedua adalah pengaruh daripada rakan sebaya. Pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku ini kemungkinan telah bergaul dengan golongan yang memberikan impak negatif dalam diri mereka sendiri dan mendorong mereka untuk menimbulkan masalah itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, pada peringkat ini, remaja mudah terpengaruh dengan rakan sebaya dan mudah mengikuti perkara-perkara yang tidak sepatutnya mereka ikuti, iaitu perkara yang tidak baik seperti ponting ataupun sebagainya. Terdapat juga sesetengah pelajar dipaksa oleh rakan mereka untuk menimbulkan masalah tersebut di sekolah. Faktor yang seterusnya adalah dari segi psikologi pelajar itu. Mungkin kita tidak ketahui masalah pelajar itu sendiri dari segi kesihatan mental mereka. Berkemungkinan mereka mempunyai gangguan emosi, kemurungan ataupun tekanan dalam hidup. Masalah gangguan emosi, kemurungan dan tekanan pelajar secara tidak langsung telah mempengaruhi tingkah laku pelajar ini sewaktu mereka di sekolah. Isu ini telah menyebabkan para pelajar ini tidak merasa bersemangat
untuk ke sekolah dan menjalani hari-hari di sekolah. Seterusnya adalah golongan yang memainkan peranan penting dalam membantu pelajar yang mempunyai masalah dalam tingkah laku. Berdasarkan temu bual yang dilakukan, kedua-dua guru memberikan pendapat dan juga faktor yang sama siapakah golongan yang berperanan penting dalam membantu pelajar yang bermasalah ini. Setiap orang mempunyai tanggungjawab yang tersendiri untuk membantu pelajar ini dalam menyelesaikan masalah tingkah laku mereka. Dari segi ibu bapa, guru sendiri, kaunselor dan juga komuniti. Setiap orang mempunyai peranan yang penting dan juga peranan yang berbeza yang mampu membantu golongan ini untuk menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana golongan ini membantu pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku adalah mengikut kaedah masing-masing. Sebagai contoh, ibu bapa mereka sendiri. Sebagai ibu bapa, mereka haruslah memberikan perhatian dan juga didikan yang secukupnya yang diperlukan oleh anak mereka. Pihak ibu bapa tidak sepatutnya meletakkan 100% tanggungjawab ini kepada pihak sekolah. Pihak sekolah memainkan peranan penting dalam membantu para pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku ini, terutama kaunselor dan juga unit disiplin. Baik guru-guru pula, sekiranya pelajar ini mempunyai masalah dari segi ponting, mereka haruslah mencari inisiatif baharu untuk menarik minat pelajar untuk lebih tertarik dalam sesi pembelajaran di sekolah. Jika sekiranya sebelum ini para pelajar ini lalai sewaktu di sekolah, guru-guru perlulah mencari inisiatif terbaik untuk menarik semula minat pelajar. Terdapat 4 teori yang dapat dikaitkan dengan isu masalah tingkah laku murid yang berlaku di sekolah. Yang pertama ialah teori keseimbangan. Yang kedua ialah teori hierarki keperluan Maslow. Yang ketiga ialah teori trait personality dan yang terakhir ialah teori tugas perkembangan Hapik Hertz. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang teori keseimbangan. Teori keseimbangan diperkenalkan oleh Fritz Heide pada tahun 1946. Teori keseimbangan merupakan sebuah teori yang menerangkan tentang cara seseorang individu menentukan sikap dan tingkah lakunya terhadap orang atau benda di dalam sebuah sehubungan dengan struktur kognitifnya sendiri. Keadaan yang tidak seimbang boleh menyebabkan ketegangan dan menimbulkan tekanan-tekanan untuk memulihkan keseimbangan. Teori ini mencadangkan bahawa manusia didorong dan mendorong untuk mengekalkan satu keadaan keseimbangan kognitif dan emosi secara harmoni antara sikap-sikap dan perhubungan-perhubungan dengan orang lain. Maka dengan ini berlakulah proses keseimbangan seperti yang dinyatakan oleh Heide. Yang kedua ialah teori hierarki keperluan Maslow. Abraham Maslow 2011 menguraikan konsep hierarki keperluan dalam artikelnya pada tahun 1943 yang bertajuk A Theory of Human Motivation. Semua keperluan ini tidak perlu dipenuhi dalam pada masa yang sama. Hanya terdapat satu keperluan yang akan mendominasikan personaliti kita. Keperluan manusia dapat disusun mengikut hierarki yang dikategorikan kepada 5 peringkat. Berdasarkan piramid hierarki yang anda dapat lihat, keperluan yang terletak pada bahagian yang paling bawah dalam senarai hierarki adalah keperluan yang perlu diberikan keutamaan. Dan manakala keperluan yang paling tinggi dalam senarai hierarki adalah keperluan yang lemah. Saya akan menerangkan secara ringkas bagi beberapa keperluan. Seperti yang pertama, keperluan fisiologi. Mengikut teori Maslow, peringkat ini merupakan keperluan yang paling asas. Keperluan ini adalah penting bagi kehidupan manusia. Contoh keperluan tersebut ialah tempat tinggal, makanan, minuman dan sebagainya. Pelajar-pelajar yang tidak mendapatkan keperluan makanan yang mencukupi dan mempunyai masalah tempat tinggal sering terlibat dengan masalah tingkah laku. Mereka tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya. Ini kerana mereka gusar dengan masalah yang mereka hadapi. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku, para guru sepatutnya memberikan perhatian dan mengambil berat
kepada tanda-tanda yang menunjukkan apa-apa kurangan dari segi fizikal pelajar tersebut. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi, pelajar akan kurang bermotivasi dan bakal terlibat dengan pelbagai masalah tingkah laku dan disiplin. Keperluan keselamatan. Aspek keselamatan adalah perkara yang sangat dititikberatkan dalam hidup. Misalnya, di dalam kelas, murid-murid memerlukan keselamatan daripada seorang guru dalam bentuk disiplin. Keperluan yang seterusnya ialah keperluan kasih sayang. Keperluan ini diperlukan untuk melahirkan hubungan yang mesra. Seorang murid yang mendapatkan kasih sayang yang mencukupi daripada seorang guru dan keluarga tidak terlibat dengan masalah tingkah laku. Ini adalah kerana pelajar tersebut merasakan mereka diterima, dihargai dan dihormati. Oleh itu, dengan cara ini, ia dapat mengelakkan murid daripada terlibat dengan isu masalah tingkah laku. Yang keempat ialah keperluan penghargaan. Satu unsur dalam pembinaan konsep kendiri adalah penghargaan. Penghargaan oleh keluarga, guru dan rakan-rakan sebaya. Ia adalah amat penting. Ini kerana pelajar berasa mereka sangat dihargai dan akan melakukan dengan lebih baik lagi. Sebagai contoh, jika pelajar tersebut sering mendapatkan penghargaan apabila mendapatkan keputusan akademik yang cemerlang, mereka akan terdorong untuk belajar dan mencari pengetahuan yang lebih lagi demi mengekalkan prestasi. Jadi, dengan cara ini, mereka akan dapat mengurangkan masalah disiplin dan tingkah laku pelajar. Seterusnya adalah teori perkembangan personaliti. Personaliti berasal daripada perkataan Latin iaitu persona yang membawa maksud topeng atau perlindungan muka iaitu merujuk kepada penampilan luaran seorang individu. Menurut ahli psikologi, personaliti merangkumi pemikiran, persepsi, nilai, sikap, watak, keupayaan, kepercayaan, kecerdasan, motivasi, kebiasaan dan sebagainya. Sigmund Freud, seorang ahli neurologi Austria serta pengasas psikoanalisis, satu sub bidang psikologi. Dalam pandangan Freud tentang fitrah manusia, Freud mempercayai manusia dilahirkan dengan desakan naluri semula jadi iaitu inborn drives. Sigmund Freud mendefinisikan personality sebagai sifat-sifat yang menggambarkan diri seseorang individu, iaitu merujuk kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan oleh orang lain atau merujuk kepada perasaan-perasaan yang dialami oleh seseorang dalam dirinya sendiri. Freud juga mempercayai bahawa personaliti seseorang manusia dipengaruhi oleh perkembangan psikoseksual seseorang. Personaliti merupakan gabungan daripada berbagai sifat dan konsep kendiri. Individu yang mempunyai konsep kendiri positif akan menghasilkan personaliti yang bersesuaian dengan keperluan persekitarannya. Gaya percakapan, cara bertindak, tingkah laku yang ditunjukkan dan cara seseorang itu berinteraksi dengan persekitaran dapat membantu mengenali personaliti seseorang. Selain itu, beliau juga menyatakan terdapat 3 komponen personaliti iaitu id, ego dan superego yang sering mempengaruhi antara satu sama lain dalam mengawal perlakuan manusia. Yang pertama adalah id, iaitu dikenali juga sebagai prinsip kenikmatan. Id merupakan dorongan fisiologikal yang terletak di peringkat pemikiran bawah sedar. Melalui id, naluri asas seseorang terbentuk dan ini merupakan tenaga untuk memotivasikan individu atas prinsip kelazatan atau keseronokan. Ia dianggap sebagai satu elemen struktur yang semula jadi, satu elemen yang diwarisi, satu elemen yang sedia ada dalam diri manusia. Id tidak dapat membuat penilaian dan tidak mementingkan logik, nilai, moral atau etika dan objektif atau tujuan keseluruhannya adalah lebih kepada kepuasan tanpa mengambil kira akibatnya, undang-undang,
dapat sosial atau keperluan orang lain. Ia dapat dilihat dengan jelas melalui kelakuan kanak-kanak kecil yang suka berkelakuan sesuka hati. Yang kedua adalah ego atau lebih dikenali sebagai prinsip realiti. Ego adalah komponen personaliti yang terbentuk melalui pengalaman dalam alam realiti. Ego adalah berbeza dengan id kerana ego merupakan komponen psikologikal yang mengutamakan realiti dan pemikiran logik. Selain itu, ego tidak wujud semasa kelahiran, tetapi hanya mula terbentuk pada tahun pertama kehidupan individu di mana kanak-kanak mendapati tidak semua yang dikehendaki oleh id dapat dipenuhi dengan segera. Jika id tidak dapat memenuhi sesuatu keperluan, ego mula wujud untuk mencari cara yang rasional untuk mengatasi kekecewaan tetapi secara rasional dan munasabah. Contohnya, id memberitahu badan ingin tidur, oleh itu ego akan mencari tempat yang sesuai untuk tidur. Ego akan berorientasi atas prinsip di mana ego akan memahami keinginan id dan membuat perancangan selaras dengan peraturan sosial supaya individu mendapat kepuasan dan pada waktu yang sama kelakuannya dapat diterima oleh masyarakat. Apabila ego tidak dapat mencari cara yang diterima untuk memuaskan keinginan id, konflik akan timbul. Dari sinilah individu akan menggunakan mekanisme membela diri. Dan yang terakhir adalah superego ataupun lebih dikenali sebagai prinsip moral. Superego merupakan struktur personaliti yang beroperasi atas prinsip kesempurnaan dan akan terbentuk serta berkembang sepanjang hidup kanak-kanak dengan menggabungkan moral dan nilai-nilai masyarakat. Superego berfungsi berlandaskan prinsip moral, keagamaan atau prinsip ideal. Superego akan mengawal kehendak ego dan memberi penilaian sama ada tingkah laku yang ditunjuk ego benar atau salah. Ia juga mengawal segala kehendak id, mempengaruhi ego dalam usaha mencari jalan memenuhi kehendak id dengan cara yang terbaik bersesuaian dengan cara, nilai, budaya, kepercayaan dan agama sesebuah masyarakat. Teori perkembangan Havigas. Teori ini diperkenalkan oleh Robert Havigas pada tahun 1953. Beliau merupakan seorang ahli psikologi Amerika yang terkenal dengan teori perkembangan sosio-budaya dan antropologi. Menurut beliau, pada setiap peringkat perkembangan, manusia ada tugas yang perlu dicapai. Beliau juga percaya bahawa perkembangan manusia dipengaruhi oleh persekitarannya, nilai-nilai, norma dan budaya masyarakat. Setiap kategori tugasan yang timbul adalah akibat daripada kematangan fizikal, perkembangan peribadi dan keperluan masyarakat. Kematangan fizikal merujuk pada aksi-aksi berjalan, bercakap, akhir balik, tarikan seks dan kesan-kesan menopause. Robert Havigas telah menyenaraikan 6 peringkat perkembangan manusia dalam teorinya. Peringkat pertama ialah peringkat bayi hingga awal zaman kanak-kanak, iaitu dari kelahiran hingga berumur 5 tahun. Berdasarkan teori, pada peringkat ini, bayi mula menjalinkan kasih sayang dengan ibu bapanya. Kanak-kanak mencapai kecerdasan diri dan memahami sifat objek. Sebagai contoh, mereka ketawa kerana gembira. Melalui pemerhatian, kanak-kanak mula belajar makan makanan pejal dengan sendiri dan berhubung melalui isyarat, simbol atau tanda. Daripada pengalaman dan penerokaan yang dialami, kanak-kanak ini juga mula memahami tindakan-tindakan yang betul dan yang salah. Peringkat kedua ialah peringkat pertengahan zaman kanak-kanak, iaitu berumur 6 hingga 12 tahun. Pada peringkat ini, mereka mula belajar kemahiran-kemahiran fizikal untuk bermain. Contohnya, belajar membaling atau menyambut bola dengan betul. Mereka mula bersosial dengan kanak-kanak yang sebaya dan mula memahami perasaan peranan bermasyarakat. Mereka lebih berdikari dan membentuk konsep diri yang positif. Peringkat ketiga ialah peringkat remaja, iaitu berumur 13 hingga 18 tahun.
Pada peringkat ini, persahabatan yang lebih matang dibina dengan rakan-rakan yang dipercayai. Mereka ingin mencapai kebebasan emosi daripada ibu bapa dan orang dewasa. Walau bagaimanapun, ibu bapa haruslah memberi lebih perhatian supaya mereka tidak terlalu bebas tanpa pengawasan. Mereka juga mula ingin mengurus kewangan sendiri dan membina ideologi sendiri. Peringkat keempat ialah peringkat awal dewasa. Pada umur 19 hingga 29 tahun, mereka mula membuat pilihan-pilihan kerjaya yang bernas di samping memulakan perhubungan intim. Mereka lebih bersedia untuk berkahwin dan memulakan kehidupan rumah tangga. Peringkat kelima ialah peringkat pertengahan dewasa, iaitu dalam lingkungan umur 30 hingga 60 tahun. Mereka mula membantu kanak-kanak dan membenarkan kanak-kanak membuat keputusan. Pada peringkat ini juga, mereka berada dalam fasa pengukuhan kerjaya atau mula bekerja sendiri. Dan yang terakhir, peringkat ke-6 ialah pada peringkat kematangan lewat, iaitu berumur 60 tahun dan ke atas. Pada peringkat ini, mereka lebih mementingkan kesihatan diri, gaya hidup yang positif dan pencapaian kerohanian. Mereka sering menggunakan kebijaksanaan dan sering menjadi tumpuan orang lain. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada bahan bacaan ilmiah. Pada soalan yang pertama, responden mengatakan bahawa masalah tingkah laku merupakan masalah yang luar biasa ataupun abnormal behavior. Ianya juga merupakan tingkah laku yang luar kebiasaan daripada norma atau lebih dikenali sebagai tidak normal dan tidak disenangi oleh masyarakat. Aznan Chehmat dalam penulisannya mengatakan bahawa masalah tingkah laku adalah bermaksud sejauh mana kanak-kanak menunjukkan tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat. Pada soalan yang kedua pula, responden mengatakan bahawa ponteng sekolah merupakan gejala yang paling serius yang melibatkan masalah tingkah laku murid. Luqman Hakim dalam penulisannya mengatakan bahawa ponteng sekolah merupakan salah satu masalah disiplin yang paling ketara. Pada soalan yang ketiga, responden mengatakan bahawa faktor-faktor penyebab masalah tingkah laku pelajar adalah murid tidak jelas dengan matlamat hidup mereka, faktor ketiadaan motivasi dan dorongan, faktor persekitaran dan faktor tidak meminati sesi pengajaran dan pembelajaran. Di dalam penulisan tersebut mengatakan bahawa faktor dan punca masalah tingkah laku pelajar adalah terdiri daripada faktor persekitaran, faktor emosi dan faktor didikan ibu bapa. Pada soalan yang keempat, responden mengatakan bahawa langkah-langkah untuk menangani masalah tingkah laku pelajar adalah dengan mewujudkan pembelajaran yang pelbagai untuk menarik minat para pelajar. Ini kerana para pelajar mempunyai cara belajar mereka yang tersendiri. Dalam penulisan Aznan Chehmat juga, beliau mengatakan bahawa pembelajaran yang menyeronokkan akan mendorong murid-murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik. Pada soalan yang kelima, responden mengatakan bahawa ibu bapa, guru dan masyarakat memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah tingkah laku pelajar. Namun, ibu bapalah yang berperanan penting dalam memberi didikan dan dorongan kepada anak-anak mereka. Dalam penulisan Azizi Yahya mengatakan bahawa ibu bapalah yang bertanggungjawab memberikan pendidikan agama, iman dan akhlak yang seterusnya akan membentuk tingkah laku murid yang baik. Penyelesaian masalah yang boleh kita jalankan untuk mengatasi masalah disiplin dalam kalangan pelajar adalah yang pertama, kita boleh menjalankan 3 kategori program. Kategori yang pertama adalah program pencegahan untuk mengelakkan pelajar daripada melibatkan diri mereka dengan masalah tingkah laku. Sebagai contoh, pihak sekolah ataupun pihak guru boleh menjalankan program motivasi ataupun ceramah di sekolah. Kategori kedua adalah program perkembangan khas untuk pelajar yang berpotensi dalam melibatkan diri mereka dengan masalah tingkah laku. Maka mereka boleh mengikuti aktiviti bimbingan secara berfokus seperti kem jati diri. Dan kategori terakhir adalah program pemulihan di mana program ini dijalankan khusus untuk pelajar yang memang terlibat dalam masalah tingkah laku. Maka mereka perlu menghadiri sesi kaunseling iaitu secara individu ataupun secara berkelompok.
Penyelesaian masalah yang seterusnya adalah, menurut Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arid, dikutip daripada Abdul Karim 1994, guru perlu memperkembangkan minat pelajar ke arah yang lebih positif, di mana guru boleh meyakinkan pelajar bahawa minat mereka itu boleh dijadikan sebuah kerjaya pada masa hadapan. Seterusnya adalah guru perlu menarik minat pelajar untuk belajar dan hadir ke sekolah. Guru perlu mempelbagaikan cara pengajaran dan pembelajaran mereka ketika di dalam kelas kerana setiap murid mempunyai cara yang tersendiri ketika belajar. Jika mereka mempunyai ataupun diajar dengan cara yang disukai oleh mereka, maka mereka akan bersemangat untuk belajar dan hadir ke sekolah. Penyelesaian masalah yang terakhir adalah guru perlu mahir dalam mengawal emosi mereka sendiri ketika berada di kawasan sekolah ataupun ketika mengajar di kelas. Hal ini kerana jika mereka mengawal emosi, maka mereka tidak mudah untuk memarahi pelajar mereka. Dan pelajar tidak akan mudah memberontak kerana sering dimarahi oleh guru-guru mereka. Berdasarkan sumber dari Astro Awani, salah laku disiplin pelajar sekolah pada 2017 menunjukkan konten sekolah mempunyai peratusan salah laku disiplin yang paling tinggi dalam kalangan pelajar. Ia meliputi 1.4% bersamaan dengan 67,053 orang pelajar daripada hampir 5 juta pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh negara yang terlibat dengan gejala ponting sekolah ini. Hal ini juga bertepatan dengan jawapan daripada kedua-dua responden kami yang menyatakan bahawa gejala ponting sekolah adalah masalah tingkah laku yang kerap berlaku di sekolah mereka. Secara kesimpulannya, berdasarkan pelbagai perspektif tentang pembentukan tingkah laku bermasalah dalam kalangan remaja, guru-guru boleh membantu pelajar dalam membentuk tingkah laku positif yang dapat diterima oleh masyarakat. Ibu bapa, guru dan masyarakat perlu menggembling tenaga secara berpadu untuk membantu remaja dalam mengatasi masalah tingkah laku. Guru, ibu bapa dan masyarakat perlu sedar bahawa tanpa bimbingan, murid tidak akan sedar bahawa kadangkala nilai mereka adalah bertentangan dan tidak selari dengan kehendak masyarakat.